Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur pada Allah, pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam siaran langsung di FB Live Ahmad Salihin Zamri ini. Baik tuan-puan yang baru masuk, tolong share dahulu. Kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain untuk join live pada malam ini ya. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, sambil-sambil kita tunggu sekejap sahabat-sahabat kita masuk, marilah sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ya. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat pula kepada kita, iaitu dengan menurunkan rahmatnya kepada kita, insya-Allah. Sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-ra'ib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum kita teruskan bedah kitab kita pada malam ini, saya nak ajarkan kepada tuan-tuan zikir Ramadan. Zikir yang afdal kita berzikir dengan zikir ini di dalam, khususnya dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh ikut saya, zikir Ramadan. Zikir Ramadan dan diamalkan dalam bulan Ramadan. Ini zikir khusus di bulan Ramadan. Afdal kita mengucapkannya setiap saat, anytime, anywhere dalam bulan Ramadan ini. Dengarkan, sama-sama ikut. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله،
astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Akhirkan dengan doa ini. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baik, itulah zikir di bulan Ramadan. Kita perbanyakkan zikir ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memantapkan pegangan akidah kita mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Allah SWT menjaga kepercayaan keimanan kita. Seterusnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan syurga kepada kita dan melindungi diri kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Baik, tuan pada rahmat Allah SWT, tajuk kita pada malam ini adalah serangan syaitan saat haid. Siapa yang haid ni? Orang wanita lah. Bila bernama wanita, siapa masanya akan datang haid pada tiap bulan. Lelaki macam mana? Lelaki dengar sajalah. Baik, bismillah. Merujuk kepada kitab ini ya, Ruqyah Mandiri untuk Muslimat. Okey, siapa ada boleh buka surat 145. Saya rasa di Malaysia ni saya je yang ada rasanya. Sebab kitab ni kitab baru sampai. Baik. Bila wanita itu datang haid, maka dikatakan tubuh wanita akan mulai lemah. Pembentengan wanita akan mulai kendur. Dan serangan syaitan semakin hebat kepada wanita tersebut. Ada bila masuk hutang ataupun pergi ke mana, dia jadi lemah semangat, jadi rebah, jadi demam. Bila kata, biasa dah ustaz, anak saya ni dia datang bulan, lemah sikit badan. Bila datang bulan, kenapa jadi lemah badan? Jadi lemah semangat, kendur pembentengan. Sebab dia tak boleh nak solat, tak boleh nak baca Al-Quran, tapi zikir boleh baca. Doa boleh baca. Tapi kenapa dia berdoa, dia berzikir, tidak ada pembentengan bila saat dia haid? Ini kita nak bincang pada malam ini. Dan setengah wanita bila datang haid, makin berkuatlah gangguan jin kepadanya. Gangguan jin yang sedia ada ataupun gangguan jin yang baru datang kepadanya saat haid, dia akan kena gangguan ni. Saat mari haid, dia akan kena gangguan ini itu. Akan beratlah sakit dia, semakin sakit dan sebagainya lagi. Emosinya tak tenang, mula nak bergaduh, tak nak bercakap dengan orang dan sebagainya. Baik. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wajar sekali jika saat haid kondisi kita menjadi teruk. Kenapa? Kerana ada benteng yang hilang pada diri kita, iaitu benteng solat. Sebab apa wanita ni jadi lemah? Kerana benteng utamanya adalah solat. Wanita tersebut tak dapat melakukan solat saat haid. Kerana itu, wanita yang dalam keadaan haid mudah diserang oleh bangsa jin dan juga syaitan. Sehingga syaitan mudah menyerang dia saat dia haid. Kerana benteng utamanya iaitu solat tidak dapat didirikan dan tidak dapat ia, yakni wanita yang haid, melakukan solat tersebut. Sebab tu penting solat ni. Mahupun solat fardu ataupun solat sunat, orang yang datang haid tidak boleh melakukannya, maka runtuhlah benteng utama. Kerana itu jadi kuat sikit dia punya gangguannya. Tapi ada cara nak buat. Ada sekejap lagi. Tahukah antunna? Dalam kitab ni disebut antunna tu kamu semua wahai wanita. Gitu. Bahawa solat merupakan benteng yang paling kukuh dan senjata yang paling ampuh untuk melawan syaitan dibandingkan dengan yang lain. Tahukah wanita? Solat ni adalah benteng yang paling utama, paling ampuh, benteng paling kukuh, senjata paling ampuh
untuk melawan syaitan, solat. Kerana yang paling dibenci oleh syaitan adalah solat. Kerana benteng diri terhebat adalah solat. Baik, tuan pada rahmati Allah. Solat adalah wasilah, yakni media penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya, yakni Tuhannya. Sebab tu benteng kuat bila kita solat. Nabi SAW telah bersabda, "Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu." Hadis Bukhari dah, hadis mutawatir, nombor hadis 531. Sesungguhnya apabila seorang hamba mengerjakan solat, maka ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, Rabbnya. Kerana itu bentengnya akan menjadi kukuh. Kerana ketika itu dia bersama dengan Tuhannya, bermunajat dengan Tuhannya. Hatinya, jiwanya, perkataannya, badannya tunduk kepada Tuhannya, maka jadilah benteng yang paling ampuh. Tiba-tiba datang hit tak dapat buat solat. Kerana itu dia mudah diganggu oleh syaitan. Tapi ada cara nak buat. Ada caranya sekejap lagi. Sebab tu bila orang perempuan datang hit ni, kalau boleh jangan masuk hutang, jangan pergi tempat-tempat yang ada gangguan. Dia kena banyak berdoa, berzikir dengan Al-Quran. Dia tak dapat baca Al-Quran tapi dia boleh mendengar Al-Quran, boleh berdoa, boleh berzikir. Dia kalau dia tak dapat membaca ayat-ayat ruqyah, dia kena mendengar ayat-ayat ruqyah. Kerana memang benteng diri dia jadi lemah kerana tak dapat solat. Solat adalah permohonan atas perkara-perkara yang penting dan pencegahan dari perbuatan-perbuatan keji. Kerana solat ni adalah benteng diri daripada segala perbuatan keji. Allah SWT sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر ayat. Baik. Raihlah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan tegakkanlah solat. Wa aqimus solah. Sesungguhnya solat melarang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu benteng diri yang ampuh, solat. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, bila mana wanita tersebut datang hid tak dapat nak solat, maka dia akan terdedah dengan perkara-perkara kelalaian, perkara yang keji. Dia akan terdedah dengan pintu-pintu masuknya syaitan. Ini kena hati-hati. Sebab tu walaupun dia tak dapat solat, tapi dia kena banyak as-solata, iaitu dengan maksud berdoa. Solat juga maksudnya adalah doa. As-solat fi lughatan, solat pada bahasa adalah ad-du'a. Ini disebut dalam kitab fiqh manhaji Imam Syafi'i dalam mengutarakan perbahasan bab solat lah. Baik, solat adalah cahaya di dalam hati-hati kaum mukminin. Bukan kaum mukminin sajalah. Mukminin, mukminat pun sama. Dan yang melapangkan dada-dada mereka. Jadi solat ini melapangkan dada, menghilangkan kegelisahan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan At-Tabrani, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga solat, dijadikan baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Sebab tu kena jaga solat lah. Tapi wanita yang hid nak solat, macam mana tak boleh solat? Jadi ada perkara yang dia perlu buat. Bila mana dia tak dapat solat, badannya akan mulai lemah, jiwanya akan kacau, fikirannya akan terganggu, emosinya akan menjadi luar biasa, tindakan melahirkan tindakan yang tidak sepatutnya. Jadi pintu-pintu masuk syaitan kepadanya mudah. Kerana itu, sekejap lagi kita bincang apa yang perlu dibuat ketika haid, terutama bagi wanita-wanita yang sering kali diganggu oleh bangsa jin. Baik, solat kita baca dulu sampai habis. Solat adalah penyebab dihapuskannya kesalahan dan penolak beragam keburukan. Dengan sebab solat lah dihapuskan kesalahan
dan kita dapat menolak segala keburukan. Itulah benteng diri dengan solat. Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut kalian apabila ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi 5 kali sehari dia mandi. Depan pintu rumah dia tu ada sungai. Dia mandi sungai tu 5 kali sehari. Masihkah tertinggal kotoran walau sedikit? Ada 5 kali sehari mandi. Para sahabat pun jawab, tidaklah ada kotoran yang tertinggal sedikit pun sebab dia selalu mandi 5 kali sehari mandi. Beliau melanjutkan, demikianlah perumpamaan solat yang 5 waktu. Siapa-siapa yang solat 5 waktu ini, maka Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengannya. Disebabkan solat, dihapuskan kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu, betul lah, wanita bila haid, dia mudah diserang oleh syaitan. Dia mudah terdedah dengan keburukan. Kerana Nabi sendiri yang beritahu dalam hadis ini, perumpama orang yang solat 5 waktu seperti mandi 5 kali sehari. Dihapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian solat itu mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian solat itu juga, dia menjadi benteng diri yang ampuh. Senjata yang ampuh, benteng diri yang kukuh teguh. Kerana dia bermunajat dengan Tuhannya. Maka apabila wanita tak dapat solat ni, dia terdedah kepada bahaya. Serangan syaitan kepadanya amat banyak. Dan ketika itulah, sebab itu orang yang diganggu jin, dia akan datang haid lebih daripada 15 hari. Kebiasaannya dipanggil darah istihadah. Jadi darah istihadah ini bukan sahaja darah yang berpenyakit, tapi juga adalah ada kaitan dengan gangguan jin. Kerana bila mana wanita tersebut sentiasa berada dalam pendarahan, istihadah, pendarahan yang memanjang walaupun lebih 15 hari, maka mudahlah syaitan duduk bersamanya, mengganggunya setiap masa dan tidak dapat bersama suaminya. Maka kebinasaanlah hidup wanita tersebut dalam gangguan jin dan syaitan. Baik, sikit lagi Oleh kerana itu, ketika kita menjaga solat dengan benar, bukan solat main-main, bukan buat tarawih 7 minit. Tak ada, saya tengok video tadi 7 minit dia buat tarawih 8 rakaat. 7 minit dia buat tarawih 23 rakaat. Masya-Allah. Dan diimamkan di Indonesia lah, diimamkan oleh seorang pengamal perubatan Islam. Masya-Allah. Dan dia kata, kalau buat laju gini orang lebih khusyuk benda baca beribu. Tak faham ke apa satu. Masalah bila dia bercakap dengan orang ramai, dia bercakap sebutir-sebutir. Kenapa tak cakap laju-laju? Oh, semayang tak apa cakap laju-laju. Siapa tak butir pun. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Pokok tu. Macam mana tu? Benda gini hak syaitan suka. Ni solat tak benar dipanggil. Tomak ninah tak ada. Ini tak benar. Ini dia solat tapi syaitan suka. Tak akan jadi pembentengan diri. Maka bahagialah hidupnya bersama dengan syaitan untuk mendapat redha syaitan dan redha manusia dan tidak mendapat redha Allah SWT. Nanti saya share video tu dalam group Telegram. Tuan-puan nilai sendiri. Nilai dengan iman, nilai dengan ilmu. Dan jangan ada di Malaysia berlaku sedemikian. Memalukan. Dengan orang gitu kita nak pergi berubat ke? Tak payah. Orang gini dicela. Tidak boleh. Kalau dia ada solat pun dia boleh main-main dengan Allah SWT. Apakah dia layak untuk berubat kita? Apakah dia layak kita boleh bawa anak untuk dapat keberkahan darinya? Allahu Rabbi. Jahat setara mana kita pun, memanglah kena solat. Tapi solat tu solat yang benar. Solat dengan baik. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala solat itu. Kalau dating nak lama-lama. Tengok perawakan 2 jam. Sedap cerita. Tapi kalau dah ada solat 23 rakaat 7 minit boleh siap. Bencinya berjumpa dengan Allah. Allahu Rabbi. Berat kita. Katanya ini turun-temurun daripada datuk neneknya buat di kampung. Satu kampung dicela. Allahu Rabbi. Oleh kerana itu,
Ketika kita menjaga solat dengan benar, maka syaitan yang ada di dalam tubuh ini akan kepanasan, akan lemah, akan bingung mencari jalan keluar. Bahkan boleh sampai hancur, mati daripada dalam. Biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Afiq Ryan, ada tengok video tu macam Syiah pula sembahyang. Ya. Syiah pun tak teruk gitu sembahyang. Lebih dia pada Syiah sembahyang. Lepas tu kita tengok dia kuat selawat ke apa. Jangan tengok pada kuat selawat je. Selawat ni zahir cinta pada Nabi SAW. Tapi solat beribuk gitu. Adakah itu cara solat Rasulullah? Sedangkan Rasulullah suruh solat sepertinya. Ikut ahli ulama yang bawakan. Dan kita Imam Syafi'i lah fiqh kita. Adakah itu sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i bawa? Daripada dalil-dalil as-sunnah Nabi SAW sebagaimana Nabi solat. Sahabat lihat Nabi solat. Oh, selawat kuat. Solat tak ikut cara Rasulullah solat. Dan bertentangan dengan mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu kita nilai selawat dia selawat cinta Nabi, boleh ikut dia. Jangan. Kita kena nilai dengan ilmu. Sebab tu orang yang berilmu, insya-Allah dia akan selamat. Kerana dia tahu. Kerana itu syaitan lebih takut kepada orang yang berilmu berbanding dengan orang yang beribadah tanpa ilmu, yang beramal tanpa ilmu. Itu. Jadi bila kita solat dengan baik, jaga taktir dalam solat, tumakninah dalam solat, bacaan, rokok dengan sempurna, sujud dengan benar dan ikut rukun-rukun sujud dan sebagainya, maka syaitan yang ada dalam tubuh, terutama ni bulan Ramadan kita ni, solat tarawih lagi, solat tahajud lagi, witir lagi, duha lagi, sembahyang fardu lagi, sunat lagi, yang mengiringi solat waktu, solat fardu, maka syaitan yang duduk dalam tubuh ni akan kepanasan, akan lemah, akan bingung, dan dia mencari jalan keluar. Tak perlu perawat, cari dia keluar sendiri. Bahkan boleh sampai hancur, mati dari dalam badan. Biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik. Nabi SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Iaitu Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Rabbi. Nabi solat, Nabi baca gapu. Adakah Nabi baca beribuk gitu? Sedangkan Al-Quran turun dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil tu tajwid. Jaga. Pertama, makharijal huruf. Kedua, sifatil huruf. Dan tajwid-tajwidnya lah. Panjang pendek mat, panjang pendek dan sebagainya. Okey. Dan setiap rokok, iktidal, sujud, ada tumakninah belaka. Tumakninah. Okey. Kita zaman sekarang, sekali dengan tu imam bingung. Berapa? Sembahyang sunat. Sunat tarawih. Okey, dia jadi imam sunat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akad takbiratul ihram, terus baca Fatihah. Mana doa iftitah? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai habislah. Kalau nak baca setakat tu pun boleh. Itu dipanggil doa iftitah pendek. Disebut dalam kitab Patimuniyatul Musalli. Hak saya tunjuk semalam. Kitab apa? Ni. Disebut dalam kitab ini Patimuniyatul Musalli yang telah dikarang oleh Al-Haji Ni Abdullah Al-Jambui, dan juga disebut dalam kitab ini. Ni kitab induk dia. Kitab Munyatul Musalli oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathani. Ghufirallahu lahu, amin. Kita malas setara mana pun, jangan tinggal baca doa iftitah. Hak pendek tak apa, tak usah baca panjang, baca pendek. Macam mana baca pendek? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu tak apa. Kemudian baca dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tak apa nak baca panjang, nak sambung ke, ikut tartil, asalkan jaga tajwid dan sebagainya. Ini tidak nak cepat habis sembahyang, tinggal doa iftitah sekali ngotot imam tinggal. Tak apa, sunat je pun. Kamu semaya sunat tarawih tu, sunat juga. Sunat je pun, juga. Hak sunat ni lah. Kalau tinggal bukan tak apa. Kalau tinggal, rugi bukan tak apa. Tinggal sunat, rugi bukan tak apa. Orang hak cakap, tak apa sunat je pun tinggal, tak apa. Orang cakap tak apa tu, orang yang tidak cintakan sunnah Nabi SAW. Kerana sunat itu disandarkan kepada batang tubuh pengakuan lisan Nabi SAW. Allahu Rabbi. Mana bukti cinta kepada Nabi yang kamu zahirkan dengan selawat? Mana bukti pada amalan kamu dalam kehidupan seharian? Kerana orang yang cinta, dia bukan sekadar mengungkapkan I love you, tapi dia mesti membuktikan cintanya itu dengan perbuatannya. Hidup bersama, menghargai, kasih sayang, penghormatan, lindung aib, tak sebar aib pasangan dan sebagainya. Faham? Maka kita cinta pada Nabi, tapi tidak perbuatan, amalan, tidak seperti cinta pada Nabi SAW. Adakah Nabi mengkagumi umatnya sebegini? Fikir-fikirkan. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah kehebatan syaitan dalam menyesatkan kita semua. Yang benar pun kita nampak salah, yang tak benar kita nampak betul. Ini fitnah di zaman kita. Hanya orang yang berilmu, yang menilai dengan ilmu sahaja, yang tidak akan tersesat berada di zaman kini. Kerana itu ilmu penting. Bulan puasa, semua orang nak buat pahala. Tapi ada setengah di kalangan kita hanya mengejar keuntungan dunia. Yalah, bulan puasa kan orang membeli ramai, membeli. Dalam malah buat ibadah. Kemudian buat orang dosa pula. Dia buat dosa dan tarik orang buat dosa. Seperti founder kosmetik. Pecak tudung. Pakai baju singlet. Buat live. Tunjuk dia punya moisturizer. Tunjuk dia punya pencuci muka. Tunjuk dia punya produk. Tunjuk dengan pakai gitu. Tunjuk dengan rambutnya. Mana suami dia? Suami yang dayus. Membiarkan isteri berkenaan. Pamerkan aurat di depan khalayak ramai. Yang itu 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 join live. Sekali tengok. Pakak-pakak buat dosa. Dan tidak rasa berdosa pun. Zaman kita. Tak rasa berdosa. Hak tengok tak rasa berdosa. Hak tunjuk aurat lagilah rasa bangga. Baguslah. Sebab apa? Duit masuk. Bulan Ramadan bah. Bulan Ramadan. Tapi kalau buat ibadah, habis. Banyak kita akan komen dan sebagainya. Ini tak kena, itu tak kena. Inilah kehebatan syaitan. Tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Nak bila wanita tersebut dalam keadaan haid, datang bulan, habis. Suami tegur pun, dia akan bagi peluru berpandu pada suami. Ini bahaya. Tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Itu baru buat solat. Maka pengarang kitab kata lagi, saat masa haid telah tiba, hilanglah benteng kuku kita. Bagi wanita lah, saat haid tiba, hilanglah benteng kuku ini, iaitu solat tadi. Hilanglah senjata ampuh kita. Hilanglah senjata ampuh, iaitu solat. Yang peliknya, dia solat. Kemudian, bila buat live, tunjuk aurat. Habis. Mana benteng diri masa solat tadi? Boleh tak solat dalam keadaan buka tudung? Tak boleh ya?
Itu di hadapan Allah. Tiba-tiba kamu berada di hadapan hambanya, kamu menunjukkan auratnya yang dia wajibkan kamu tutup. Ini bahaya. Wanita. Sebab apa? Syaitan ada bersamanya dan menghiasi maksiat itu menjadi indah baginya. Dan orang yang lihat terasa tidak berdosa ketika melihatnya dan anggap ini adalah kemajuan di zaman kita. Inilah pemikiran yang dibawa oleh syaitan. Dan hilanglah perisai pada diri kita, yakni perempuan tadilah, bila dia datang haid tak dapat solat. Sehingga hal ini menjadikan kondisi iman kita mulai turun, yakni melemah. Wanita yang datang haid dan dia tidak ada amalan-amalan khusus yang perlu dia buat, lakukan setelah dia tak dapat solat, setelah dia tak dapat baca Al-Quran dan amalan-amalan zikir lain yang dia tak ada buat, maka imannya akan mulai melemah. Lemah. Tak kala ketika tiap bulan datang haid. Lemah. Gitu. Muncul rasa sensitif dan rasa malas, emosi menjadi babil dan lain-lain. Disitulah celahnya syaitan untuk masuk dan menguasai wanita tersebut. Setelah dia solat, menjaga perisai badannya, top mari haid, habis dia. Ini bahaya. Syaitan tu akan mula mengganggu dia. Sebab tu kuat gangguan ketika haid. Tak hairan jika saat haid tubuh kita terasa berat. Tak hairan ketika haid tubuh mulai rasa panas, mulai sakit, mulai ada bisikan-bisikan tertentu, mimpi buruk datang lagi dan lain-lain. Tak heran. Sebab memang kamu lemah, wanita. Lemah bila kamu tak tahu cara untuk menguatkan diri ketika datang bulan. Maka kita memerlukan pengganti kepada perisai terhebat kita, solat, untuk benteng dan senjata kita melawan syaitan laknatullah alaih. Maka perlu solat yang kita tak dapat dirikan ketika haid, kita perlu ada pengganti amalan yang lain. Perlu ada pengganti. Perlu. Wahai ibu-ibu, wanita, remaja, muslimah, muslimin tak mari haid. Okey? Apakah itu amalan-amalan yang akan menggantikan solat ketika haid supaya ada benteng diri yang kukuh? Nak tahu? Tolong komen nak tahu. Saya nak minum air. Sedia air? Air. Komen. Berapa ramai nak tahu? Kita akan kongsikan apa amalan yang perlu untuk dilakukan supaya jadi pengganti solat yang menjadi benteng diri terhebat. Okey. Kita berhenti rehat seketika. Okey. Saya akan bacakan satu syair. فقدره بممكن تعلقت بلا تناهم به تعلقت ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عما ذي وأما أيضا واجبا والمتانع ومثل ذا كلامه فلنتبع وكل موجر آنق للسمع به كذا البصر إدراكه إن قيل به وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشيء تعلقت. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT. Jadi ilmu itu akan memandu kita ke jalan Allah SWT. Di kulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilm. Tiap-tiap sesuatu ada jalannya. Dan jalan menuju ke syurga itu adalah
al-ilmu. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minum dulu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru balik terawih tadi, tak sempat nak more Tak apalah, kita minum air saja. Saya sangat suka minum air ni. Dia rasa menyegarkan badan. Ni. Chrysanthemum. Air bunga matahari. Baik. Baik, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Of course nak tahu. Okey, ramai nak tahu. Baik. Sebab perkara ni jarang orang bincang. Okey, sebab tu saya showkan wanita ada buku ni. Okey. Di Malaysia kami je yang jual. Okey. Ruqyah Mandiri untuk Muslimah. Okey, ini pun ada logo kami. Kita kerjasama lah dalam mengeluarkan buku ini. Okey. Terhad 200 unit saja. 50 unit telah terjual. Ada 250 unit saja. Hadiahkan kepada anak perempuan, anak-anak kita, cucu kita yang perempuan lah. Kalau suami boleh beli kepada isteri yang menjadi ibu, kepada anak-anak kita. Dia perlu tahu. Wanita perlu tahu. Kerana semua orang tidak akan terlepas daripada godaan gangguan syaitan. Cuma kuat dengan dok kuat je. Terutama wanita ketika datang haid. Okey, baik. Jadi kita memerlukan pengganti amalan solat tersebut. Bila mana kita haid, kita tak dapat solat. Sedangkan solat ini adalah perisai yang kukuh, senjata yang ampuh untuk melawan syaitan. Jadi bila datang haid tak dapat nak solat, maka kita perlukan pengganti yang menjadi benteng diri kita. Yang pertama, dia ada berapa sekejap saya tengok. Dia ada 5 perkara. Okey. Yang pertama adalah persiapkan diri dan semangat untuk menyambut datangnya haid. Kerana kita akan berperang dengan syaitan melalui ibadah ekstra. Selain pada solat, selain pada Al-Quran. Ekstra. Okey, persiapkan diri. Kita dah tahu dah kita akan datang haid awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke. Wanita tahu dah diri dia masing-masing sebab dia akan mengalami benda yang sama setiap bulan. Okey. Tapi yang bermasalah, ada yang 2 bulan tak berhenti darah haid, istihadah. Itu lagi kuat gangguannya. Okey. Lalu tuan-puan dirahmati Allah SWT, seperti ibadah ekstra itu, sedekah 2 kali ganda dari biasa. Pertama, dia boleh buat sedekah 2 kali ganda. Biasa dia sedekah, okey, dia sedekah mungkin setiap minggu RM10 lah. Bila saat datang haid, sedekah RM20. Banyak ustaz. RM20 sikit. Di zaman kita sikit. Air jual tepi jalan. Saya beli RM8. Tepi jalan ke? Masuk Starbucks RM22. Ambil. Bawah center saya jual RM10. Paling mahal RM13. Kita beli. 2 minggu sekali kita beli. Hari-hari bankrupt. Ini sedekah. Sedekah confirm untuk kita. Confirm dah untuk kita. Jadi biasa kita sedekah contohnya lah. Okey. RM5 seminggu. Gandakan. Bila dalam haid RM10. Gandakan sedekah. Gandakan. Itu pertama. Macam mana nak dapatkan buku tu ustaz? Boleh PM admin saya. Boleh PM admin. Admin. Tolong ping kan? Ada orang tanya buku, tolong ping kan? Sekejap lagi dia akan ping kan. Itu yang pertama. Sedekah 2 kali ganda dari biasa hak sedekah. Suami kita hebat lagi sedekah. Setiap kali pergi Jumaat, dia akan sedekah. Hak sedekah lah, tak sedekah tak tahu nak kata apa. Okey. Sedekah pula contohnya RM1. Ada lagi zaman kita ni.
Pergi hari Jumaat sekali seminggu, sedekah RM1 je. Ikhlas tak? Ha, ikhlas. Betul lah ikhlas. Tapi setara tu je ke ikhlas kita dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita pun kita tak bagi RM1 pada setiap hari pergi sekolah. Sebab kita tahu keperluan mereka. Kita tahu nilainya. Kalau kita tahu nilai bersedekah itu hebat dan bersedekah itu dapat mengangkat penyakit dengan izin Allah, dijamin oleh Nabi SAW dalam hadis, dengan infak sedekah itu dapat mengangkat penyakit, kenapa kita tak yakin? Kenapa kita rasa ragu-ragu lagi nak bersedekah banyak? 2 kali ganda. Sepatutnya suami nak pergi masjid, kita bagi duit. Ni hak saya, hak awak lah, hak saya ni. Masa tu kita tengah hit, gandakan sedekah itu. Biasa awak bagi berapa? RM5. Oh, tak apa, hari ni bagi RM10 niat saya. Ganda dah tu. Ganda dah. Masuk ke tabung masjid. Tak payah kira lah. Masjid tu ada program ke, tak ada program ke. Masjid tu AJK gitu ke, gini. Kita bersedekah kerana Allah, bukan AJK. Masuk tabung masjid, confirm dah. Dalam masjid tu, dia dah ada. Duit tabung masjid ni boleh buat apa, tak boleh buat apa, dia dah ada dah. Dia mesti ada panduan daripada Majlis Agama Islam di negeri masing-masing. Yang pasti duit kita masuk tabung. Itu yang pasti. Sebab rumah Allah. Sedekah 2 kali ganda. Time kita hit. Basahi lisan dengan zikir ringan saat beraktiviti. Ya, dia zikir ni banyak. Tapi orang yang datang hit, dia kan hit, darah dia memanjang. Ada 7 hari, ada 10 hari. Jadi memanjang pun dia kena pergi kerja, dia kena siram pokok, dia kena memasak juga. Jadi sepanjang dia hit, sepanjang dia melakukan aktiviti-aktiviti, basahi lisan dengan zikir yang ringan. Contoh zikir ringan, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Berat ke ringan? Ringan. Siapa kata berat? Tunggu saat kematian sakaratul maut. Ia kerasa betul-betul berat nak sebut kalimah La ilaha illallah. Zikir-zikir ringan tu contohnya lah. Dan ada lagi lah, antaranya 5 zikir ringan. Saya sebutkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Itu dia 5 zikir yang ringan. Ada lagi yang Nabi sebut, ringan pada lidah, berat pada timbangan mizan. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. 2 zikir ni ringan pada lidah, berat pada timbangan mizan, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang zikir. Jadi ini zikir. Masa mana? Bukan saja lepas solat, masa beraktiviti. Memasak, menyapu, buat kerja, tengah mengarang kitab, tengah menulis, and so on lah. Begitu. Faham? Okey. Ataupun kalau bulan Ramadan, zikir tadi. Zikir Ramadan tadi. Macam mana? Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udhu bika minan nar. Ulang banyak kali. Apa yang susahnya? Susahnya kita tak sebut lah. Okey. Itu contohnya lah. Lagi. Dan mendengar Al-Quran.
Bukan membaca, mendengar. Pasal Al-Quran dengar. Ataupun dengar siapa-siapa yang baca Quran dengar dan mentadaburnya. Boleh, tak ada masalah. Okey, itu yang pertama. Faham tak? Itu yang pertama yang perlu dilakukan. Kita persiapkan diri kita dan kita semangat. Bukan mari hit dah. Jangan lemah. Semangat. Persiapkan ganti kepada solat tadi. Melalui ibadah-ibadah ekstra lah. Tadi. Sedekah 2 kali ganda. Basahi lidah dengan zikrullah. Mendengar Al-Quran. Itu baru yang pertama. Okey, yang kedua. Ini terutama yang ada gangguan jin. Lakukan ruqyah mandiri. Yang pernah kami ajar macam ni macam yang apa? Gosok perut macam ni. Tepuk macam ni. Usap macam ni. Baca Fatihah ayat kursi 3 ku dengan niat zikir. Bukan niat baca Al-Quran, niat zikir. Itu kena buat bagi orang yang ada gangguan jin. Yang nampak bukan-bukan, yang mendengar bisikan, terutama sekali bila datangnya hit kamu. Seperti macam mana? Biasakan mendengar MP3 ruqyah. Dengar MP3 ruqyah. Dalam FB Ahmad Salihin Zamri ni pun banyak ruqyah live boleh pasang. InsyaAllah nanti kami akan buat rakaman bacaan ruqyah. Untuk asa'ain macam ni, sihir macam ni, ruqyah homo macam ni, untuk jenazah macam ni, kita akan buat pembahagiannya. InsyaAllah akan ada nanti. Saya akan baca lah. Saya sendiri akan baca. Saya tunggu suara saya okey sikit. Ni tak berapa okey. Okey sikit, lancar okey. Okey. Saya akan rakam lah suara insyaAllah. Okey. Setiap hari orang yang ada gangguan jin saat datang hit dengar ayat ruqyah MP3 audio ayat ruqyah selama 1 jam. 1 jam. 2 jam pun lagi baik. Dan boleh dengar terapi Al-Baqarah. Terapi Al-Baqarah. Sehari 2 helai. Ataupun sehari 4 helai. Pun boleh. Itu. Kita pasang surah Al-Baqarah 4 helai tu. Kita tak baca, kita dengar je audio tu. Berhenti. Kat mana kita berhenti? Tandakan. Faham? Dengar je. Ini orang yang, bagi orang wanita yang ada gangguan jin saat datang hit kena buat yang ni. Kena buat. Tepuk-tepuk sambil dengar, sambil tepuk pun boleh. Itu. Faham? Kena buat tu. Lepas tu nak sihat macam mana dia tak buat? Lepas tu duk berharap lah kepada perawat. Susah lah perawat ni nak dapat tarikh dan sebagainya. Kita yang buat susah. Kita yang menyusahkan diri sendiri. Siapa yang sakit? Perawat ke kamu yang sakit? Kamu yang sakit. Kamu yang kena usaha lebih daripada perawat berusaha. Faham Bismillah. Tu yang kedua. Tolong catat lah seorang. Yang ketiga. Selama hid berlangsung, buat perjanjian pada diri kita untuk tidak berbuat kemaksiatan. Okey. Selama hid berlangsung, buat perjanjian pada diri kita sendiri, janji pada diri sendiri untuk tidak berbuat kemaksiatan. Contoh kemaksiatan, mengupak, dengar mengupak, tengok perkara yang Allah mungkar, caci menghina, kaki melangkah ke tempat yang tidak sepatutnya. Tu. Banyak ambil rasuah, bayar rasuah, tu ngupak, mengata orang, share benda-benda yang tidak sepatutnya kita share yang benda yang fitnah, share benda yang melalaikan, pergi ke konsert Justin Bieber dan sebagainya. Contoh, kalau tempat mengaji Quran tak pergi, itu dah jadi maksiat diri sendiri. Okay. Faham? Apabila kita melanggar perjanjian tersebut, contohnya kita tak nak pun mengupak, tiba-tiba datang makcik-makcik membawang. Kita pun ada dalam tu. Sebab kita pun makcik juga. Contoh, membawang. Kita nak lari, orang kata kita sombong. Nak lari, dia orang keliling dah kita.
Jadi kita terpaksa dengar dia ngopak. Ngopak pula pada Ustaz Solehin. Ambil nak. Jadi, ngopaklah juga tu. Jadi, tuan-puan, maka bila kita, aku tak nak dengar ngopak, aku tak nak ngopak, kita terdengar termasuk juga. Masa tu kita sedang hate. Maka beri hukuman untuk diri sendiri. Beri hukuman, hukuman yang setara lah. Seperti satu kali buat dosa, maksiat, maka kena cuci masjid. Contoh. Aku dengar ngopak hari ni, Allah. Gilah cuci masjid. Bukan atas masjid, luar masjid ke. Buang sampah ke. Bersihkan longkang ke. Ataupun apa-apalah tu contoh saya sebut lah. Aku buat Allah. Aku mengatur orang hari ni, Allah. Saat kita hate, maka kita beri hukuman pada diri sendiri. Gantikan dengan kebaikan. Ganti dengan kebaikan. Mengata kat suami, tu dosa lah. Menyebarkan aib suami, dosa. Lakukan apa yang suami tak suka pun termasuk ada maksiat bagi seorang isteri. Jadi kena gantikan dengan perkara kebaikan. Jadi perkara buruk tu akan terhapus dengan perkara kebaikan yang kita gandakan ataupun kita lakukan untuk menghapuskan kesalahan tersebut. Ini disebut dalam hadis 40. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey tuan-puan. Okey. Kita kena beri hukuman pada diri sendiri bila kita melakukan perkara kemaksiatan tersebut. Di waktu kita hate lah tu utamanya. Okey. Ganti dengan perkara baik. Seperti sekali aku buat ini, okey, beri makan orang miskin, sedekah pada jiran, boleh juga, asalkan benda tu benda baik. Okey, yang keempat, dia bukan nazar, dia perjanjian, hukuman yang kita kenakan pada diri kita sendiri bila kita melakukan maksiat. Itu yang ketiga, yang boleh dilakukan oleh orang hate. Sebab orang mari hate dia semayang, dok pergi masjid pun, dok baca Quran pun, dok jadi puas, maka jadilah ngopak, jadilah ngata kat orang. Jadi aktiviti dia tu ke arah benda lain, benda maksiat. Patut dia kena janji tak buat maksiat, tak buat benda dosa. Kalau dia terbuat, dia buat tu hate, maka dia kena hukum dengan melakukan kebaikan. Gitu. Faham lah? Ataupun sekali kita buat dosa, maksiat, kita tolong pergi sapulah rumah jiran kita yang kotor tu. Boleh juga pahala untuk kita. Senang jiran kita. Tu. Okey. Yang keempat, saat azan berkumandang. Ni bagi orang yang hate kan, dia tak dapat pergi masjid. Tapi saat azan berkumandang, maka hentikan segala aktivitimu. Ganti solat kita dengan ruqyah mandiri. Ganti solat fardu, subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Razi Jolhiri. Sejam dengan orang ngopak sebagai imbalan baca sejam Al-Quran. Boleh Ustaz? Boleh? Boleh? Lebih lah sikit, sejam lebih pun tak apa. Sejam lebih kebaikan tak apa, jangan lebih keburukan. Boleh? Hukumkan diri kita. Ustaz tak ikhlas awak kata. Cara apa ikhlas ke tak? Ikhlas tu kadang dia bukan mari sebelum kita beramal. Kadang dia mari setelah kita beramal. Dan seseorang nak dapat ikhlas, memang dia kena paksa dirinya buat kebaikan. Kalau nak tunggu ikhlas datang, memang tak beramal lah kita. Memang tak beramal kita. Nak tunggu ikhlas datang. Mampu kita. Mampu tak ada amal gitu. Waktu hit rasa jam lalu, mulut rasa berat nak zikir. Itulah. Gangguan. Jadi yang keempat tadi, saat azan berkumandang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, hentikan aktiviti kita hak lain. Ini asyik tengok FB. Happy WhatsApp TikTok. Habis TikTok. Orang dewasa pun main TikTok sekarang. Jam pala tengok dia joget depan telefon. Jadi benda tu nampak gila, tapi di zaman kita dok gila. Itulah kemajuan. Kita akan katakan. Sedangkan itu kegilaan.
Sebenarnya. Sekali ngatuk joget. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Untuk dilihat oleh seluruh dunia. Ini yang pelik. Ada untuk ahli keluarga, berhibur, tak ada masalah. Ini satu dunia boleh tengok. Jadi kita gantikan setiap kali berkumandangnya azan, kita gantikan solat kita tadi dengan ruqyah mandiri. Seperti macam tadilah kita dengar surah Al-Baqarah ke, dengar ayat-ayat ruqyah ke. InsyaAllah nanti kita buat audio ayat-ayat ruqyah. Kita dengar zikir ke, ataupun kita berzikir. Berapa? 10 hingga 15 minit. Sebab kita, kalau orang azan, kita siap ambil wuduk, kita pun solat dalam 10 minit, 15 minit. Maka kita buatlah setiap kali orang azan, kita buatlah ibadah ini, mendengar Al-Quran ke, berzikir ke, selama 10 hingga 15 minit. Paling kurang 10 minit lah. 10 minit. Ambil 10 minit masa, buat amalan tersebut. Okey? Boleh. Seterusnya tuan-puan, yang kelima, yang terakhir pada malam ini. Perbanyak amal soleh. Banyakkan amal soleh. Seperti, banyakkan amal soleh macam biasalah. Seperti beri makan kepada fakir miskin. Beri makan kepada jiran tetangga, kaum du'afa yang memerlukan bantuan kita. Dan kita silaturahim ke rumah orang tua, saudara, teman yang solehah, kita berziarah. Datang ke majlis-majlis ilmu. Sekarang boleh join majlis ilmu online pun boleh. Membantu orang yang dalam kesusahan dan lain-lain. Ini dipanggil banyakkan amal soleh dan kebajikan. Nah, dengan cara inilah maka syaitan tidak memiliki celah untuk menguasai dan masuk ke dalam tubuh kita kembali. Terutama bagi wanita yang dalam keadaan kena ganggu lagi, ataupun wanita yang telah sembuh daripada gangguan jin, maka saat hati-hati dia boleh menyerang kembali. Kalau dengar ceramah-ceramah tambah ilmu ni boleh, lagilah boleh. Ini antara live ini, live sekarang ini antara yang termasuk dalam nombor 5 tadi. Nombor 5 tadi. Banyakkan amal soleh dan amal kebajikan. Bukan pakai baju amal, unit amal ke amal kebajikan, tapi kita yang kena beramal, bukan baju je yang beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-puan. Itulah antaranya. Kalau nak lebih lagi, kalau nak tengok lagi, best kitab ni. Inilah kitab yang dia beri nama Ruqyah Mandiri khusus untuk muslimah. Muslimah maksudnya wanita. Wanita yang beriman kepada Allah, yang mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, rasulnya. Jadi tuan-puan, dapatkannya khas untuk wanita Islam. Kalau ada wanita yang bukan non-Muslim nak beli pun tak ada masalah. Kita boleh berikan. Mungkin akan ada manfaat untuknya. Boleh. Harganya RM39 sahaja. Boleh PM nombor admin yang telah dipinkan di bawah ini. Okey. 50 unit sudah terjual semalam. Ada lagi 200 unit. Mungkin kita nak habiskan dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah. Dan setiap pembelian akan 100 ke berapa? 70 kok. 70 pembelian terawal. 70 pembelian terawal akan dapat satu free gift. Satu free gift balm bidara 4 gram ini. Untuk travel. Senang nak bawa ke mana-mana. Letak dalam poket je. Ataupun dalam beg duit pun boleh. Beg tangan pun boleh. 70 pembeli terawal akan dapat balm ini. Okey. Baik. Itu saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah pukul 12 dah kita. Pukul 12 tepat, 12:01 minit. Moga-moga dengan perkongsian pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana dengan orang yang sentiasa baca ayat-ayat ruqyah? Contohnya dia beli kitab ni. Buku ni panduan asal ruqyah, ada ayat-ayat ruqyah kat dalam ni ni. Dia baca setiap hari ataupun dia baca 3 hari sekali dia baca ataupun tiap-tiap minggu dia baca, memang istiqamah. Tiba-tiba datang haid, adakah dia perlu berhenti baca? Okey, ni berbeza. Orang yang dah sentiasa buat amal, dia buat amal ayat-ayat ruqyah ni sentiasa baca, maka bila datang haid dia diharuskan baca, tapi dengan niat sebagai zikir. Dia boleh baca, dia tak payah dengar, dia baca terus dengan niat sebagai zikir, tapi dengan syarat dia istiqamah mengamalkannya setiap hari ataupun setiap minggu. Memang dia setiap minggu.
Maka datang haid, maka dia boleh baca tapi dengan niat zikir sahaja. Kalau ada buku ni lah. Buku ni harga dia RM25. Ayat-ayat ruqyah. Ada ayat-ayat ruqyah di dalamnya. Ini yang saya karang sendirilah. RM25. Jadi tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, siapa nak pun boleh PM admin jugalah. Tak ada masalah. Buku ni ada banyak sebab kita cetak sebanyak 1000 unit. Ada lagi lah. Dan sebanyak 500 unit telah terjual. Alhamdulillah. Tinggal lagi 400 lebih. 400 lebih unit lagi. Dan di belakang ni ada ijazah buku ini. Dan bolehlah nanti cari masa untuk tasmik dengan saya. Nanti saya akan bagi dia punya CG sanak sehingga susu galunya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan bagi yang jauh tak dapat tasmik dengan saya face to face, insyaAllah kita akan buka tasmik online ataupun mengikuti bacaan saya di dalam live dengan bacaan di rumah masing-masing. Tapi ikuti bacaan saya pun boleh juga. Saya akan beri sanak ijazah bacaan tersebut insyaAllah. Untuk muslimin ada ke kitab? Untuk muslimin, ruqyah muslimin setakat ni tak ada lagi. Khusus untuk muslimin tu tak ada lagi. Kerana muslimin ni dia berbeza dengan muslimat. Gangguan jin pun berbeza. Dia lebih, gangguan jin ni banyak lebih kepada muslimat ataupun wanita sebenarnya. Ini ada satu lagi kitab baru saya belum baca lagi. Ruqyah Mandiri Holistik. Ustaz Nai, Dr. Nai. Nuruddin Al-Indonesi. Ini saya belum baca lagi. Rasanya ruqyah. Ini ruqyah untuk mandiri. Untuk muslimin sesuai lah kot. Tapi saya belum buka lagi. Belum buka dan belum menelaahnya lagi. InsyaAllah. Dah beli 2 buku tu. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudi membeli bersama kami. InsyaAllah. Baik. Ada soalan ke tuan-puan? Ada soalan? Boleh tanya. Kalau ada soalan lah. Boleh tanya. InsyaAllah. Saya minat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Syuk. Abang Syuk nak PM kan nombor Ustaz sebab Abang Syuk ni nak buat rawatan dengan Ustaz. Boleh. Kalau nak beli buku, PM nombor admin lah. Admin di bawah ni. Untuk rawatan Abang Syuk Koregan ni kan. Boleh je. Cuma bulan Ramadan ni kita tak syukkan lah. Saya tak buka rawatan bulan Ramadan sebab bimbang takut kerasukan ataupun muntah. Siang hari memang batal puasa. Batal puasa pesakit lah. Kalau perawat ruqyah, perawat yang muntah, perawat yang kerasukan, perawat tu batal puasa. Tadi perawat syar'i dia tidak akan kerasukan. Perawat syar'i dia tidak akan muntah. Kerana dia perawat, dia takkan sakit. Takkanlah dia sakit yang merawat orang. Itu. Baik tuan-tuan. Jadi kalau perawat kerasukan, itu perawat yang sakit. Bukan pesakit yang sakit. Dia perawat tu sendiri jadi pesakit. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni, kita tangguh dulu. Mungkin lepas Ramadan insyaAllah bersyuk. Terima kasih. Saya baru teringat Ustaz, dalam satu grup FB, ada seorang gadis Cina, non-Muslim. Dia tinggal di Singapura. Alhamdulillah. Dia ceritakan dia mimpi didatangi jelmaan Pontianak 2 kali. Ada cubaan nak cakar dia. Dia tak tahu nak buat apa. Apa yang saya boleh guide dia ya. Baik. Saya, kalau non-Muslim ni memang antara target saya. Sebab saya pernah merawat non-Muslim, dia sembuh. Dan dia tertarik dengan agama Islam. Saya beritahu betul. Kita guna Al-Quran. Dan Al-Quran ini memang penyembuh. Daripada Tuhan yang satu. Yang Esa. Allah Rabbul Jalil. Tuhan manusia seluruhnya. Sekalian alam. Dia akan mudah mendengar apa yang kita kata. Jadi untuk gadis Cina non-Muslim yang tinggal di Singapura tu, dia cerita dia datangi jelmaan Pontianak 2 kali. Ini bukan maknanya ini sudah termasuk dalam gangguan ketika tidur. Dipanggil mimpi al-hulm, mimpi yang menakutkan. Cubaan nak cakar dia. Contohnya kalau dah cakar, masa bangun tidur tu ada tak kesan cakar ataupun merah pada tubuh yang dicakar tersebut. Tanya dia. Okey, kalau dia
dalam keadaan takut tak tahu nak buat apa, kita suruh baca bacaan ayat-ayat ruqyah pun, asah pun dia tak boleh nak baca sebab dia non-Muslim dan sebagainya. Tapi kita boleh bagi guide kepada dia, kita boleh guide kepada dia sebelum kamu nak tidur, kebah katil. Okey, kebah katil, basuh tangan, basuh muka, basuh kaki. Kalau kita wuduk kita suruh basuh je. Okey, kebah katil, okey. Kebah katil, kita suruh baca pun sebab dia non-Muslim lah. Okey, kebah katil, tutup pintu baik-baik. Okey, tak baca bismillah pun. Okey, sebab dia non-Muslim. Tapi dengan alat bantu dan kita minta dia gunakan kasturi. Sebab kasturi siapa-siapa pun boleh guna. Non-Muslim pun guna, kita pun guna. Tapi kita guna bukan sekadar guna, kita guna dan beriman bahawasanya kasturi ini Nabi kata wangi yang terbaik dan kesukaan sunnah Nabi SAW. Dan ada kelebihan tertentu dalam agama Islam kita. Kasturi menenangkan dan bahkan bauan kasturi adalah bau syurga. Bahkan mulut orang yang berpuasa, bau di sisi Allah adalah lebih wangi daripada kasturi. Ini dalam agama kita. Jadi tak apa kita bagi dia guna kasturi. Sapu kasturi sebelum tidur, mandi dengan daun bidara ataupun gel mandian bidara kita. Jadi Ghazi Julhiri boleh guide dia dengan amalan tadi. Ataupun kamu guna yang ini, kamu guna gel mandian ahsazah lah contoh. Okey, ambil minyak kasturi ahsazah sebab minyak kasturi itu telah diruqyah. Walaupun saya tak ruqyah dia secara langsung, tapi minyak tu telah diruqyah dan dia pakai tak ada masalah. Boleh. Itu cara dia. Dan bila dia rasa berkesan, dia akan tanya kita. Dan masa itulah kita akan bagi penerangan bahawasanya kita membacakan doa yang kita ambil daripada Al-Quran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman dan sebagainya. Boleh. Saya pernah rawat non-Muslim, tak ada masalah. Kalau kita nak rawat non-Muslim tak ada masalah. Boleh. Sebab sahabat Nabi pernah merawat non-Muslim dan Nabi benarkan. Okey. Non-Muslim tak boleh ke dengar ayat Al-Quran Ustaz? Kok dapat hidayah? Boleh. Non-Muslim kita boleh bagi kepada dia untuk dengar. Boleh. Tapi kena tengok juga ahli keluarganya. Nanti takut jadi pergaduhan dan ahli keluarga dia boleh tuduh kita cuba untuk mempengaruhi anaknya sebab tadi sebut gadis. Gadis ni remaja biasanya. Anaknya untuk masuk Islam. Nanti kita yang kena. Sebab tu saya lebih guide kepada teknik yang umum dan menggunakan bahan. Dia panggil, kalau set dia panggil nampak macam produk je, produk kesihatan. Sebenarnya setelah dia ruqyah. Biar dia yang berminat dulu untuk mengetahui tentang perubatan kita. Gitu. Barulah lebih jelira orang Kelantan panggil. Baru ni Abang Syuk mimpi membuang air besar atas katil. Kemudian tu Abang Syuk tak bersihat. Abang Syuk pergi dari Syifa. Abang Syuk tak sedar cakap Thailand tak boleh bagi zuriat. Ya. Nak suruh berpisah suami isteri. InsyaAllah Abang Syuk akan bertemu Ustaz. Terima kasih bulan ni. Sebab dengan izin Allah. InsyaAllah boleh. Kita fahamlah masalah Abang Syuk ni sebab kita pernah merawat Abang Syuk sekali kan. Tu lama dah. Memang kerasukan lah. Memang batal puasa lah. Kalau siang hari bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz. Kejap lagi saya akan direct message dia. Alhamdulillah. InsyaAllah. Nanti ajak dia join Telegram kita. Ghazi Julhiri. Ajak dia join Telegram kita. Tak apa. Kita menerima semua. Muslim ke non-Muslim kita terima. Asalkan apa yang kita kata ni adalah berfakta. Benar. Benar dari sudut dalil nas, dari sudut ilmu dan dari sudut kajian saintifik. Okey. Nanti siapa-siapa yang nak beli buku tu kita kami akan sekali lagi kami akan upkan dalam grup FB dalam siaran FB dan kami akan up pula dalam grup Telegram. Nanti tengok di situ insya-Allah. Ustaz, berapa kalau saya mimpi gangguan, saya boleh kawal mimpi tu Siti Rabiah Subihi. Itu satu kelebihan di masa tidur lah, mimpi. Biasanya orang suka nak kawal mimpi kan. Kalau contohnya kita dikejar oleh singa.
Kita nak kawal, kita dikejar oleh singa tu, sehingga kita nak ambil apa-apa pisau ke pedang ke ataupun untuk kita halang singa tu mengejar kita, ataupun kita yang kejar singa tu balik dan sebagainya, yang bukan senang. Kecuali orang yang banyak zikir, banyak berdoa, banyak amalan. Itu Allah SWT beri. Minyak kasturi ada lagi ke Ustaz? Ada. Minyak kasturi ini ada. Minyak kasturi ada, gaharu ada. Siapa nak boleh PM admin. PM admin. Okay. Sebab saya tak pandai nak uruskan bisnes niaga ni. Saya bagi kepada ni urusan produk ni kepada admin produk lah. Kita ada admin rawatan, kita ada admin produk, kita ada admin bekam. Macam saya ni duduk di bahagian rawatan. Okey. Okay. Okey, baik Ustaz. Mula nak suruh dia dengar ayat ruqyah takut disalah erti, tapi tip kebakati dah masuk kepada agak make sense bagi non-muslim untuk kebersihan jiwa. Ya, betul. Untuk kebersihan jiwa. Itu dah jadi biasa je. Sebab tu kita kena tengok dulu dia ni siapa non-muslim. Non-muslim ni anak ke ibu orang ke ayah orang ke siapa dia. Nak tengok juga keadaan dia. Dan kita bagi amalan yang sesuai untuk dia. Melainkan kalau dia nak tahu. Biasanya kalau dia buat jadi, saya showkan kasturi lah. Saya show sangat. Jadi dia nak tahu lebih lanjut. Masa tu kita ceritakan kepada dia. Tapi ajak masuk group Telegram tak ada masalah. Masuk je. Okey. Baik tuan-tuan. Itu saja untuk malam ni ya. Moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf terkasar bahasa, tersilap bicara. Nanti sebarkanlah live ini. Moga-moga ramailah wanita di luar sana dapat mengambil ilmu manfaat pada malam ini. InsyaAllah. Saya akhirkan dengan satu lagu. Sempena kitab pada malam ini, kitab berkenaan dengan wanita. Mungkin wanita yang dalam live saya mungkin ramai yang telah menjadi ibu. Okey, mungkinlah. Sebab anak-anak gadis, pelajar-pelajar you mana minat benda-benda gini. Okey, mungkin ramai yang telah menjadi ibu. Maka saya alunkan satu nasyid yang bertajuk Ummi. Khas untuk anda semua. Ummi wa abi ya qamaraini nurul qalbi wa nurul aini lakuma minni alfu tahiyyah كل صباح كل عشية برضائكما أرضي ربي يعلى شأني يهدي قلبي من ذا رباني في المهدي طفلا يسعى نحو المجد طفلا يسعى نحو المجد طفلا يسعى نحو المجد. وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد أحد. الله أكبر.